Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Kelantan United, yang mana Sabah menang 3-1 hasil jaringan dari Derelok penalti, Pak Tesu 1 dan juga dari Telmo. Manakala gol pasukan Kelantan United dijaringkan oleh free kick yang lawa dari legend kita, iaitu Indra Putra Mahyudin. Okey, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara yang positif tentang pasukan Sabah pada perlawanan ni? Apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni? Gameplay mereka adalah lebih kurang pada perlawanan mereka menentang PDRM hari itu. Cumanya untuk gameplay kali ini, mereka lebih efektif dan mereka masih lagi bagus daripada segi menjaringkan gol, dan mereka berjaya memanfaatkan set pieces yang mereka dapatkan. Dan kalau kita lihat kepada gandingan di bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah pun memang sangat bagus. Sadil dan juga Jelton masih lagi impresif. Derelok sebagai orang kata apa, advance striker pun dah mantap. So bagi saya, gameplay pasukan Sabah dari masa ke semasa, mereka dah berjaya untuk kekalkan momentum dan juga mereka berjaya untuk kekalkan disiplin untuk pada perlawanan inilah. Untuk Kelantan United, mereka gagal untuk memberikan gameplay yang mana mereka tunjukkan ketika menentang Selangor, yang mana untuk game ni mereka boleh dikatakan agak terkejut dengan pressing yang dilakukan oleh pasukan Sabah, dan mereka gagal untuk bertahan dengan baik, menyebabkan pasukan Sabah berjaya exploit dan juga merampas kawasan ataupun merampas bola di kawasan mereka sendiri untuk pasukan Sabah menjaringkan gol. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah perkara positif yang boleh kita katakan tentang pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya paling suka tentang pasukan Sabah adalah dari segi corak mereka punya menyerang, yang mana kalau kita lihat kepada build-up yang mereka lakukan adalah mereka akan sentiasa memulakan gerakan daripada bahagian bawah dengan menggunakan back three mereka, iaitu Gabriel Perez, Dominic Tan dan juga Irfan Zakaria. Tetapi kebanyakannya kalau kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Sabah adalah mereka menggunakan Dominic Tan dan juga Irfan Zakaria lah, tapi mostly mereka akan guna Irfan Zakaria as a ball playing defender, yang mana dalam fasa build up Sabah akan naik lebih tinggi untuk berada di kawasan tengah ataupun berhampiran dengan garisan tengah pasukan ataupun garisan tengah padang lah. Jadi dekat situ kita boleh tengok back three pasukan Sabah akan naik sampai lebih tinggi, dan mereka akan cuba untuk melakukan passing ataupun distribute ball lebih ke bahagian hadapan dengan open gameplay kepada bahagian wide area. Sebagai contoh, kalau kita lihat kebanyakannya pasukan Sabah akan bawa bola sampai dekat kawasan tengah, dan mereka akan cuba untuk melakukan switch play ataupun open game untuk mencari winger di bahagian kanan ataupun bahagian kiri dengan hantaran-hantaran jauh yang bakal dilakukan lah. Tetapi dengan penggunaan daripada Irfan Zakaria ni, mereka mempunyai speciality, yang mana kalau kita lihat penggunaan Dato' Ong Kee Swee kepada Irfan Zakaria adalah disebabkan Irfan Zakaria ni ada ability daripada segi dia punya long ball passing, dan dia punya passing accuracy memang tepat, dia punya vision pun lawa. Banyak hantaran-hantaran diagonal yang dilakukan oleh Irfan Zakaria apabila dalam keadaan melakukan switch play daripada bahagian tengah ke bahagian wide area, memang sampai bagaimana dia buka kat Riza Ghazali yang yang mana dia naik lebih tinggi, dia buka kepada Sadil dan sebagainya. So Irfan Zakaria memang antara player yang memainkan peranan yang penting kepada pergerakan build up dari bawah yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Dan untuk peranan player seperti Dominic Tan, apa yang saya suka adalah dalam fasa attacking, yang mana kalau kita lihat dalam fasa menyerang, Dominic Tan akan naik lebih tinggi, yang mana kita boleh lihat apabila Dominic Tan ni dia diberi tugasan untuk jadi extra frontman lah di bahagian hadapan, yang mana sampai pressing di dalam kotak penalti pasukan lawan pun dia boleh naik untuk memberikan tekanan yang tinggi kepada pasukan lawan. So boleh saya katakan Dominic Tan punya corak permainan adalah lebih agresif, yang mana dia akan lebih diguna pakai untuk memberi ancaman dan juga memberi bantuan ke bahagian hadapan dengan pressing yang dilakukan oleh beliau. Manakala untuk Irfan Zakaria lebih kepada untuk open ataupun switch gameplay,
Manakala Gabriel Perez lebih kepada untuk hold mereka punya position di backline. Tetapi anda perlu kena ingatlah, apabila bermain dengan keadaan yang tinggi macam semalam, maka mereka senang kena expose dan mereka punya transition kena lebih laju lah. Dan semalam kalau kita lihat backline pasukan Sabah pun boleh dikatakan agak kurang lah apabila masuk minit ke 70 sehingga 90 tu. Banyak kali pasukan Kelantan United hampir berjaya untuk expose ataupun mereka punya kedudukan terekspos kepada serangan-serangan dari pasukan Kelantan United yang menyebabkan mereka hampir dihukum dengan jaringan-jaringan daripada pasukan Kelantan United. So untuk defend ni, apa yang mereka perlu perbaiki, satu daripada segi defending awareness, daripada mereka punya kesedaran ketika bertahan. Yang kedua, transisi daripada menyerang ke bertahan pun mereka kena cepat lagi. Dan yang paling penting adalah communication serta orang kata komunikasi lah, sebab semalam ada juga miscommunication antara goalkeeper dan defend. So mereka perlu perbaiki daripada segi komunikasi itu untuk memastikan yang barisan pertahanan mereka tidak dihukum lagi oleh pasukan lawan. Nasib baiklah ketumpulan bahagian serangan pasukan Kelantan United dalam memberi ataupun dalam melakukan percubaan ataupun untuk menghukum highline yang dilakukan oleh Sabah ni agak kurang. Kalau pasukan lain mungkin mereka dah boleh untuk orang kata hukum barisan ataupun highline yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Jadi itu perkara yang pertama lah tentang kekurangan dan juga kelebihan pasukan Sabah. Yang kedua, kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan Sabah pada perlawanan semalam, adalah mereka bermain dengan high pressing. Yang mana kalau kita tahu Kelantan United sebenarnya adalah pasukan yang mempunyai defensive structure yang bagus. Dan tetapi pada perlawanan semalam, pasukan Sabah, apabila pasukan Kelantan United memegang bola, pasukan Sabah terus menerus melakukan pressing di dalam kawasan pasukan Kelantan United sendiri, yang mana pressing yang dilakukan adalah untuk memastikan yang Kelantan United tidak berada dalam kedudukan yang selesa untuk memegang bola ataupun untuk memulakan build up. Jadi apabila Sabah melakukan pressing di bahagian defensive third pasukan Kelantan United, maka Kelantan United banyak buat mistake dengan buat clearance, dengan memberikan bola kepada pasukan Sabah dan sebagainya. Jadi pressing yang dilakukan oleh pasukan Sabah pada perlawanan semalam memang agak sistematik dan berjaya untuk mengucang-ngacirkan orang kata fasa ataupun build up yang cuba dilakukan oleh Kelantan United dan juga menghancurkan defensive structure yang dilakukan oleh pasukan Kelantan United. Dan dalam pada masa yang sama, kedudukan struktur ataupun struktur bertahan daripada Kelantan United ni juga berjaya dipatahkan hasil daripada switch play daripada bahagian bawah yang dilakukan oleh pasukan Sabah dengan penggunaan pemain seperti Irfan Zakaria lah, yang macam saya cakap pada awal tadi. So benda tu yang kedua yang positif tentang pasukan Sabah. Yang ketiga, apa yang positif tentang pasukan Sabah ni adalah di bahagian tengah, iaitu penggunaan Pak Tesu dan juga Telmo. Yang mana Pak Tesu dan juga Telmo ni mereka berdua bermain dalam sistem double pivot. Cumanya dalam sistem double pivot Pak Tesu dan juga Telmo, mereka berdua ni adalah player yang saling melengkapi antara satu sama lain. Seorang defense, seorang attack, seorang defense. So kedua-dua player ni adalah player yang mampu untuk menetralkan dan juga menstabilkan bahagian tengah pasukan Sabah daripada segi bertahan dan juga dari segi menyerang. Itu sebab kalau kita lihat apabila Pak Tesu dia lebih diguna pakai dalam situasi set pieces, bermaksud dalam corner kick ataupun free kick, maka Pak Tesu akan berada di dalam D box. Tetapi dalam situasi ketika pasukan Sabah menyerang ataupun dalam open play, maka Telmo yang akan naik lebih atas untuk berada dalam D box, bukannya Pak Tesu. Sebab Pak Tesu ni akan lebih kepada orang kata untuk drop deep lebih sikit dalam fasa ketika pasukan Sabah menyerang untuk memastikan yang dia boleh cover bahagian tengah sekiranya mereka di counter. Tetapi dalam kedudukan fasa set pieces, maka Pak Tesu lah yang akan berada di dalam D box dan Telmo akan berada di luar D box. So benda tu mereka saling melengkapi antara satu sama lain dan mereka berjaya untuk menetralkan dan juga menstabilkan bahagian tengah pasukan Sabah dan juga menetralkan pihak lawan lah. So benda tu yang memberikan Sabah lebih efektif di semua bahagian
sama ada di bahagian wide area ataupun di bahagian tengah ataupun half space, sebab mereka ada player macam ni, Telmo dan juga Pak Tesu yang melengkapi antara satu sama lain. Dan corak permainan pasukan Sabah juga dibantu oleh winger dan juga wingback mereka, yang mana kalau kita lihat Jelton memang dia punya work rate tinggi. Macam saya cakap dalam video sebelum ni, beliau memang sangat efektif. Cumanya dalam game ni kalau kita lihat Daniel Ting, beliau sangat bermain dengan orang kata apa, dia sebenarnya yang jadi winger, yang mana kalau kita lihat peranan Daniel Ting pada game ni memang sangat efektif. Beliau lebih tinggi, beliau bermain berhampiran dengan D-box, masuk lebih kepada half space, dan hantaran-hantaran yang dilakukan beliau pun on point dan berjaya untuk cipta satu assist kepada Telmo. So kita boleh nampak lah yang Daniel Ting ni tugas dia untuk pasukan Sabah sekarang adalah lebih kepada menyerang, bukannya bertahan. So benda tu positif lah, sebab Jelton ni dia lebih kepada orang kata apa, roamer, dia bergerak ikut suka dia. So dia ada di mana-mana atas padang, yang mana benda tu memberikan efektif lah keberkesanan kepada attacking punya style untuk pasukan Sabah. Manakala kalau kita lihat kepada Rizal Ghazali dan juga Sadir Ramdhani, mereka berdua masih lagi mengekalkan corak yang sama seperti game sebelum ni, yang mana Sadir Ramdhani lebih kepada masuk kepada inverted ataupun ke half space, dan juga Rizal hold the touchline dengan buat overlap lah. Kedua-dua player ni menunjukkan persesahaman yang bagus lah. Dan yang paling penting, penggunaan Sadil yang lagi efektif adalah daripada segi counter attack, yang mana kalau kita lihat apabila Sabah berjaya mendapatkan bola ataupun mematahkan serangan pasukan Kelantan United, maka Sabah akan cepat melakukan counter attack dengan hantaran-hantaran ke hadapan. So Sadil akan diguna dalam fasa transisi counter attack ni untuk memastikan yang bola boleh bawa sampai ke D-box pasukan lawan lah. So benda tu memang positif side. Dan paling penting, dia juga dibantu oleh Darren Lock, yang mana Darren Lock ni sebagai advance striker, dia bukan sahaja striker yang boleh dikatakan untuk melakukan gol, tetapi dia juga adalah striker yang create space ataupun membuka ruang ataupun mencipta ruang kepada pemain-pemain yang lain, kepada teammate dia lah. Dan dalam pada masa yang sama, dia juga dilakukan dalam fasa pressing, yang mana dia menunjukkan work rate yang tinggi. So dia boleh buat semua kerja. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya kata untuk pasukan Sabah adalah mengenai mereka punya rotation ataupun squad depth. Mereka season ni nampaknya mereka mempunyai squad depth yang berkualiti, yang mana mereka boleh fight untuk orang kata apa, dalam 90 minit tu mereka boleh tukar 2, 3 orang, 4 orang, 5 player, tetapi still lagi mempamerkan corak yang sama. So squad depth mereka besar dan berkualiti, dan saya mengharapkan mereka punya konsistensi dan juga momentum ni boleh diteruskan sehingga habis liga dan diteruskan di peringkat AFC Cup. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.